Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini hari Jumaat, penghulu segala hari, hujan renyai-renyai membasahi bandaraya Kuala Lumpur malam. Tempat anda yang menonton kami dari mana sahaja, seperti biasa anda komen di Facebook maupun di YouTube daripada mana anda menonton. Mungkin kami dapat melihat capaian sebesar mana penonton Fadilat Muamalat pada malam ini di Facebook Live Bank Muamalat Malaysia Berhad maupun di YouTube Bank Muamalat. Baik, kalau minggu lalu kita bercakap soal Sakaratul Maut, malam ini kita nak bincang satu tajuk yang telah kita pilih, iaitu talian hayat akhirat. Nak tahu apakah pelampung talian hayat untuk membantu kita di akhirat? Teruskan bersama dengan kami di Fadilat Muamalat. Yang penting, apa yang anda perlu buat adalah ambil jari anda sekarang, tekan butang share dan tag teman-teman anda supaya lebih ramai dapat menonton. Anda boleh tonton melalui Facebook Live Muamalat maupun melalui fanpage bersama dengan panel-panel kami yang saya akan perkenalkan sebentar sahaja lagi. Seperti biasa, 1 gram emas akan ditawarkan bagi mereka yang boleh menjawab 2 soalan yang saya akan ajukan berdasarkan perkongsian kita malam ini. Dan bagi mereka yang boleh menjawab kedua-dua soalan, anda tag 3 rakan anda di ruangan komen, tuliskan jawapannya dan pastikan akaun anda tidak private. Di akhir rancangan nanti, kru kami akan mencari siapakah pemenang bertuah. Baik, jom kita berkenalan dengan panelis kita pada malam ini. Baik, kamera kita ke sebelah bersama dengan 2 panelis di sebelah kiri saya. Ini dua-dua panelis yang tidak asing lagi di negara kita lah. Bukan makhluk asing tapi panelis tak asing lagi. Sebelah saya tuan guru kita Ustaz Roslan bin Muhammad. Apa khabar Ustaz? Saya kalau dengan Ustaz ni satu saya berkenan, baju. Allah, comel-comel. Mana jahit Ustaz? Ikut saya main bola. Bergandingan dengan Ustaz Roslan adalah ini juga penceramah tidak asing lagi yang bahagia, Ustaz Dr. Farid Ravi bin Abdullah. Apa khabar Doktor? Khabar baik. Ini pun saya jarang nampak pattern baju macam ni. Di mana jahitnya? Nanti saya bawa. Baik, Masya Allah. Jadi kalau dua panelis kita dah hebat, nak menghebatkan lagi, anda mesti share. Bagi mana anda tak share, saya tak mula. Baik, share sekarang. Mudah-mudahan ramai yang dapat waktu ini. Wan Nuraini, Cik Puan Liza, Rosnani dan juga Baizura. Jadi anda terus boleh komen di ruangan komen, like banyak-banyak. Mudah-mudahan lebih ramai dapat manfaat. Jom kita nak mulakan forum atau perkongsian kita malam ini dalam Fadilat Muamalat di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak mula dengan mana dulu nak mula ni? Dr. Farid lah kan. Kita mula dengan Dr. Farid lah. Seharusnya saya mula dengan sebelah. Hari ni saya nak rentas sikit. Okay. Sebab kita punya set hari ni macam sembang kedai kopi lah. Santai-santai. Santai-santai aja. Doktor, mungkin yalah, bila kita sebut tentang talian hayat ni, popular talian hayat ni, Doktor ingat tak ada satu rancangan Who Wants to be a Millionaire? Dia akan ada 3 talian hayat. Talian hayat pertama adalah penonton di studio. Talian hayat kedua boleh telefon siapa saja yang kita nak. Talian hayat ketiga pilihan jawapan. Jangan ni terlalu sangat hebat kan. Cuma hari ni kita nak bercakap talian hayat di negeri akhirat. Kalau kita atas dunia, kalau main game tadi kita boleh telefon. Kalau contoh nak jawab soalan, kita boleh telefon. Ada hukum, telefon, ataupun kita cari di Google. Tapi kalau soalan akhirat berdepan dengan perhitungan di padang mahsyar, apa talian hayat yang boleh kita gunakan, Doktor? Silakan. Terima kasih Ustaz Hariri. Terima kasih juga kepada guru kita Ustaz Muhammad, kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Penonton atau penonton juga. Penonton ataupun followers. Terima kasih. Soalannya sangat baik sebab persiapan untuk akhirat ini adalah suatu yang dituntut. Kerana beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Itulah perjuangan para rasul dan nabi
dalam risalah yang disampaikan oleh junjungan-junjungan besar dalam utusan yang mereka bawa, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Beriman pada hari akhirat ini termasuklah semua yang kita lakukan akan mendapat balasan dekat akhirat. Apa yang semua yang kita lakukan, kita akan dapat balasan di akhirat. Merujuk kepada talian hayat yang kita nak bina pada hari ini adalah talian hayat yang akan menolong kita dekat akhirat, yang akan menolong kita di akhirat. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri manfaat, biar banyak mana sekali harta benda kita, biar banyak mana sekali anak pinak kita, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Maksudnya ternafilah mereka yang ada banyak harta, ternafilah mereka yang ada banyak anak pinak. Sebab dua benda ni Ustaz, hari ni manusia suka bangga. Wah, dia ada banyak harta, dia bangga. Dia ada banyak anak pinak, dia bangga. Rupanya benda-benda ni Ni ada satu benda orang bangga, ramai followers. Bukan saya lah tu. Manusia akan bangga kan? Dia ada bangga dengan harta benda, bangga dengan keturunan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menafikan bahawa yang demikian itu akan tolong seseorang dekat akhirat, melainkan yang dapat tolong dia, yang akan sejahterakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah illa man atallaha biqalbin salim, datang dengan hati yang sejahtera. Ustaz, hari ni kenapa hati yang sejahtera? Persoalannya, manusia ni masih hidup diterikat dengan harta. Dia tak boleh pisah dengan harta. Dia nak harta, nak kumpul, masuk dalam liang lahat besok. Besok tu nantilah kan, bila mati masuk liang lahat. Ada satu soalan, ada benda yang Rasulullah SAW bagi tahu, kalau dalam kubur tu Allah tanya, wahai anak Adam, ada 2 lembah emas yang aku sediakan untuk kau. Bagaimana? Takkan 2 je tu, wahai Tuhan. Bagilah 3 ke 4. Di kala itu dia hanya, mulut dia dipenuhi dengan hanya boleh masuk tanah dalam tanah kubur je. Tapi masih lagi ada sifat tamak. Jadi manusia dengan harta ni berpisah susah. Berpisah susah. Orang nak meninggal sehari ni, kita pergi jumpa, kita kata panggil Pak Long. Pak Long, nampak tak sihat sangat. Pak Long nak makan roti canai tak? Tekak, tak ada selera, dia kata. Saya potongkan apple, keras, tak boleh gigit. Dia tarik, tak boleh, susu nanti lawyer. Duit letak bawah bantal dia kata. Dia tahu duit tu kalau ada pun dia tak boleh nak beli, tak makan roti canai, tak boleh nak makan apple, tak boleh minum teh tarik. Tapi bila kata duit, letaklah bawah bantal dia kata. So dia nak berpisah dengan dunia ni susah. Allah Ta'ala sebut illa man atallaha biqalbin salim, datang dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ini, dia berpisah dengan dunia ni Ustaz hari ni, dia confident level dia tinggi tau. Dia rasa dekat akhirat tu sudah menunggu. Dia dah nampak dah macam satu janji Tuhan yang ada di hadapan. Dia kata aku berpisah ni tak apa, sebab aku dah bersedia dah. Sebab itu hati dia sejahtera masa nak mati. Baik, sekarang dengan harta, talian hayat. So orang ni nampak macam ada talian hayat dah. Sejahteranya dia nak pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, memang dia sudah ada talian hayat untuk dia. Satu. Saya nak gabungkan, saya nak juga bawa ayat ini dengan ayat daripada surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi manusia ni dikala nyawa dia nak dicabut, dia minta penangguhan. Minta penangguhan. Sebab sebelum itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyakumul ahad al-maut. Maksudnya seseorang itu diperintahkan oleh Allah supaya dia belajar berinfak. Belajar berinfak maksudnya keluarkan apa yang ada, keluarkan, belanja supaya nanti masa kamu nak mati kamu tak menyesal. Nanti nak mati tak menyesal. Akan ada, kalaulah malaikat itu dia boleh berbicara dengan malaikat tu, dia kata, boleh tak tangguhkan sikit? Laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak tangguhkan sikit? Sebab apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku, ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama, fa asaddaqa, maksud aku dapat membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ataupun fa asaddaqa kalau kembali pada secara literal, dia boleh bersedekah. Ustaz hari ni, nak mati dah ni. Contoh kan, nak mati. Benda yang paling senang nak buat, sedekah lah. Betul? Betul tak? Kalau nak minta tangguh, nak solat,
kena angkat, pergi toilet, ambil wudu, kiblat, berdiri pun tak boleh, kena orang pimpin. Panjang cerita. Tapi sedekah senang. Panggil anak-anak dia, abah nak mati dah ni. Dah hujung nyawa dah ni. Panggil anak isteri semua ada. Okey, abah ada 5 ekar tanah. 1 ekar abah nak wakaf untuk anak yatim. Mak mati. Wasiat dah tu. Betul. Betul tak? Dalam bank abah punya duit dekat bank muamalat ada 1 juta. Contoh. Amin lah. Amin. 1 juta. Ada 1 juta. Dalam bank muamalat ada 1 juta duit abah. Abah nak sedekah 100,000 tu, abah nak wakafkan untuk Masjid Bandar Seri Putra. Contoh. Contoh. Ataupun bagi untuk anak-anak yatim. Itu dah wasiat dah. So benda yang senang boleh buat. Kalau dia nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke, nak pergi solat ke, susah. So cerita panjang. Tapi benda yang senang dia boleh buat, infak. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Baik. Dah clear dah. Sebab manusia ni sehari dekat akhirat besok, yang buat soleh menyesal, yang tak buat soleh lagilah menyesal. Betul tak? Saya buat amal soleh banyak saya buat, saya masih akan ada rasa sesal. Sebab alangkah baiknya kalau aku boleh buat lebih banyak lagi. Yang tak buat langsung, dia akan lagilah menyesal, kenapa aku tak buat apa-apa. Sebab itu Allah sebut wal asr innal insana lafi khusr. Khusr, demi masa manusia dalam kerugian. Rugi ni dalam Quran Tuhan sebut dalam 3 bentuk. Khusr, kha, sin, ra. Rugi mutlak. Entah rugi, ana rugi, Ustaz Rosam rugi. Rugi. Kita semua ada rugi hari ni. Betul kan? Rugi memang semua rugi. Rugi dalam bentuk umum lah. Yang keduanya khasara. Quran sebut bentuk khasara. Khusr pertama kha sin ra. Khasara kedua kha sin alif ra. Berapa huruf? 4 huruf. Jadi kerugian dia bertambah. Ada satu lagi yang Allah Ta'ala sebut mengenai rugi, khusran. Kha sin ra alif nun. 5. So kategori manusia rugi ni ada 3. Satu rugi mutlak, satu memang suka merugikan diri. Yang ketiga, rugi ni dia duduk dalam kawah kerugian. Dia tak nak keluar dah. Lagi teruk. So kita tak mau kerugian-kerugian ini membelenggu kita. So kita nak cari yang rugi yang Tuhan sebut ni adalah kamu rugi dunia, kamu rugi akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Saya tak mau rugi akhirat. Rugi akhirat ni akan merugikan saya penyesalan yang tidak berkesudahan. Sebab itu Nabi SAW ada sebut dalam sepotong hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin. Illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmun yuntafa'u bi aw waladun salihin yad'u lah." Riwayat hadis Imam Muslim. Maksudnya bila anak Adam itu mati, kita semua akan mati. Ada riwayat lain, idza mata ibnu Adam, idza matal insan, manusia mati. Bila manusia terputus semua amalan dia, in qata'a amaluhu, habis. Mu masa hidup dulu, tak gerti pergi masjid, tak gerti pergi masjid. Tabung masjid tu pun kau nampak tak nampak aje masa hidup. Kan? Allah. Wakaf pun nampak tak nampak, dia kata ni semua sindiket. Asyik bersangka buruk je. Ni tak masuk duit tabung masjid ni, bukan dia nak sebut. Jadi asyik bersangka buruk je. Tak nak buat tu semua dah. Maksudnya dia tidak ada satu panggilan dalam dia ni untuk berkongsi harta dia. Betul tak? Jadi bila anak Adam mati, habis semua putus. Jadi masa hidup ni kita tak nampak kebaikan. Agak-agaknya lepas kita mati, boleh tak orang buat sesuatu tolak kita masuk dalam syurga, masuk akhirat? Tak boleh kan? Sebab kita sendiri tidak ada persiapan. Jadi sedekah jariah dia sebut, illa min sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Kenapa dia masuk sedekah jariah? Maksud pahalanya berpanjangan mengalir. Yang keduanya, ilmu yang dimanfaatkan. Hari ini kita buat forum secara live di FB Bank Muamalat. Ilmu, berapa ramai yang share. Kod banyak-banyak benda yang saya cakap ni dalam 15 minit cakap ni adalah 1-2 benda yang terdetik di hati, terpanggil, kan maksudnya terkesan. Jadi itu kan ilmu. Kemudian dia sampai, semalam aku dengar lah forum apa ni Bank Muamalat. Bila kita mati ni semua putus. Kan? Kita kena buat satu, ini kita kena simpan. Sebab itu Ustaz Hariri, apa yang ada pada saya, apa yang saya belanjakan, semua tu habis. Yang mana saya masuk dalam tabung masjid, yang mana saya buat amal jariah, itulah yang kekal untuk saya. Harta ni begitu je. Yang saya belanja makan daging wagyu apa semua ni kan beratus ringgit kita makan kan. Semua habis, pergi toilet habis dah. Tapi RM10, RM2 yang saya masuk dalam tabung masjid tu, ataupun yang saya buat jariah tadi, itulah yang akan datang dekat akhirat besok. So itu yang kedua. Yang keduanya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh.
mendoakan kita. Kalau ada anak soleh, mendoakanlah. Tapi malangnya kadang-kadang itulah kita nak tengok anak yang soleh, hari pertama, hari kedua, minggu pertama mak bapak mati nampaklah soleh dia. Abah menangis, ingat sedekah Fatihah, baca tu baca ni. Minggu kedua, minggu ketiga, ni bila faraid ni bila kita nak bincang ni, dia dah mula bincang dah lain dah. Betul. So kita nak anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan kita. Kalau kita tak dapat, sebab itu saya sebut Ustaz Hariri, kalau saya tak dapat anak-anak saya ni, ada kawan-kawan kita macam ni. Masa dia orang kerja dulu ni, dia dah lupa dah bahawa anak ni perlu hantar ke sekolah hafiz ke Al-Quran ke, anak kita besok kena lahir sebagai anak yang boleh solatkan kita, boleh azan kamat di rumah. Yang ni semua dia tak nampak sebab hidup dalam suasana yang mengejar dunia sangat kan. So hujung ni dia dah ada kesedaran sikit. Dia kata tak boleh. Kalau ada anak hafiz kan, Masya Allah aku dapat syafaat. Apa? Jangan takut. Kita ada crowd fund ni ataupun jariah fund ni yang Bank Muamalat nak buat ni. Daripada situ itulah lahirkan hafiz. Daripada situ kita boleh bantu rumah-rumah asnaf. Masya Allah. Yang dah terlepas tu masih ada peluang. Masih ada peluang. So kita nak buat sesuatu yang boleh. Jadi anak soleh tak ada, tak apa. Kita lahirkan anak soleh yang akan doakan kita pula. Allah. Ini hebat link dia ni. Boleh jadi duta Bank Muamalat. Tapi betul, Masya Allah. Apa yang disebut tadi tentang bagaimana kita harus berfikir untuk masa depan kita yang lebih besar, iaitulah masa akhirat kita. Cuma saya nak sambut apa yang Dr. Farid sebut tadi tentang bagaimana kita crowdfunding. Okay, jadi di Bank Muamalat ada menyediakan satu platform untuk anda berwakaf, untuk anda berinfak melalui yang dinamakan sebagai Jariah Fund yang merangkumi 3 sektor: kesihatan, pendidikan dan ekonomi. Caranya anda boleh menderma melalui website jariahfund.muamalat.com.my. Log masuk, pilih kategori dan kempen, buat pembayaran, menderma di hujung jari, mudah, telus dan berkesan. Jadi bagi mereka yang berminat, boleh layari laman web tersebut. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz Roslan pula. Okay. Tadi banyak disebut oleh Dr. Farid tentang bagaimana kita nak memanjangkan hayat akhirat kita dengan kita berinfak. Kemudian hadis yang disebutkan tadi tentang 3 perkara tadi, anak soleh, kemudian sedekah jariah dan juga ilmu bermanfaat. Cuma saya nak kaitkan juga, bila sebut harta, ramai daripada kita, contoh sekarang ni ramai orang masuk pelaburan, saham. Kita labur dan kita nampak. Main pula indeks. Oh, ni naik. Letak lagi duit. Naik. Tambah lagi. Tapi wakaf, infak, dia tak nampak, Ustaz. Kita masuk, bila nak naik ni kan. Nak tunggu. Jadi, macam mana nak kita dapat menghayati wakaf, sedekah ini, dan ada tak jenis-jenisnya yang boleh kita manfaatkan? Sila Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fadhil Ustaz Hariri dan yang dihormati Ustaz Dr. Farid, yang telah, saya ingat banyak betul lah dia punya sumbangan ilmu pada malam ini. Saya pun terkasih sekejap ni. Betul. Dan kotak bagi saya nak cakap apa lah aku lepas ni. Saya pun fikir benda sama. Terima kasihlah Ustaz Farid kerana beliau telah buka kepada kita satu minda yang lebih terbuka melihat. Sebab isu kita ni isu kita bersama. Kita bercakap tentang kita, bukan orang lain. Ustaz Farid, cakap tentang kita. Betul. Itulah kita sebenarnya. Sebab kita mengharapkan di alam sana kita selamat, bukan dalam duka cita. Kita bahagia, bukan dalam kecewa. Itu kita harapkan sangat. Sebab itulah kita, tuan-tuan, puan-puan, perlu jadikan sebagai suatu kehidupan yang ada asas agamanya. Saya bila Dr. Farid sebutkan ayat awal-awal tadi pada surah Asy-Syu'ara, saya terkesan sebab dengan kupasan beliau tadi, saya rasa ayat itu ayat yang begitu penting. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahu akbar. Maknanya menggambarkan kepada kita bagaimana ketika itu tiada lagi jalan kemenangan, jalan keselamatan yang boleh menjalankan kita, melainkan datang hati yang sejahtera. Hati sejahtera mana? Dalam situasi orang yang ada ilmu, ada iman, ada amal. Bukan datang begitu saja. Betul. Datang dengan amal salah, datang dengan ilmu yang banyak, dengan pahala yang melimpah ruah. Salah satu di antara amalan kita penting ialah sedekah dan infak tadilah. Saya
saya sebenarnya bila saya mendengar Dr. Farid mukadimah, saya terkesima juga. Sebab apa? Sebab dia sebut antara amalan yang paling mudah sebenarnya. Kalaulah manusia diberi ruang untuk hidup balik sekejap, tak payah 3 hari, 2 jam je. Ya. Memang sedekahlah paling mudah. Nak solat, kena cari tunggu waktu dulu. Betul. Zuhur lambat lagi ni, contohnya. Kena berwuduk. Nak ke Mekah lagi lambat. Ya. Tapi bila sebut tentang infak ini, memang by cash. Dalam poket tak tunggu RM100, RM10 pun jadi dah. Berarti ikhlas. Jadi di situ menunjuk kepada kita bahawa dalam hukum agama kita, kita patut jadikan talian hayat akhirat kita adalah sedekah, derma, infak kepada Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang keduanya, dalam konteks agama kita tuan-tuan, Nabi SAW telah pun beri kita jalan yang cukup cantik menarik. Contoh dalam satu hadis Nabi sebut kita apa, dia Nabi kata, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tak akan berkurang mana-mana harta yang kita tumpahkan ke jalan agama, yang kita sedekah, tak akan berkurang sama sekali. Sebab apa? Di sebalik itu Allah akan berikan rahmat, keberkatan, keselamatan, keamanan, keimanan. Saya teringat kata-kata seorang ulama dan guru kita lah, iaitu almarhum Dr. Harundin. Dia pernah sebut dalam satu kata, saya ingat lama ni. Dia kata sedekah ini adalah nyawa kita yang tak akan mati selama-lamanya. Allahu Akbar. Kita punya fizikal kita bila sama matilah kita. Terputus hubungan dengan dunia, kaki akan kejang kaku, tangan tak akan bergerak. Tetapi sedekah kita, nyawa yang akan terus berterusan. Tak akan menemui alam kematian. Sebab apa? Dia nyawa yang akan jadi kita dalam keselamatan. Ini satu kata-kata bagi saya cukup menarik sekali. Menyedarkan kita betapa itulah nikmat kita bersedekah. Dan betul Nabi kata, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Bahkan dalam satu hadis yang Nabi sebut kepada kita, Nabi kata apa? "Dhillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuh." Payungan kita daripada mahsyar sedekah kita. Payung ni tuan-tuan, payung ni apa? Kita pakai payung untuk tujuan apa? Tujuan kita tak kena hujan, tak kena panas kan, itu payung. Jadi makna daripada mahsyar kita selamat, kita bahagiakan apa? Ada payung kita. Jadi payung apa dia? Sedekah yang kita tunaikan. Jadi kalau nak payung besar, sedekah banyaklah. Betul lah. Kalau sedekah 20 sen saja, saya ingat payung untuk secuit lah ya. Jadi maksud begitulah. Jadi makin banyak kita sedekah tuan-tuan, soal payung kita makin besar untuk beli kita daripada masyarakat. Baik. Yang seterusnya, saya ingat dalam bila bercakap tentang soal infak sedekah itu, dalam hukum beragama kita, saya tak fikir kalau kita ada iman dalam hati kita, kita merasakan satu benda yang susah dan payah. Tak susah sebenarnya. Suatulah kata setengah para alim ulama kita, dia kata apa? Kalau kita sedia memberi, dan biasa memberi, ingin beri, kita akan mudah buat bila-bila masa. Yang susah kita nak mulakan. Betullah kadang-kadang, nak mulakan bukan senang. Tabung masjid depan kita dah 6 kali. Masjid Seri Putra lah contohnya. 6 kali. Tapi kadang-kadang, kali pertama, buat tak reti dulu. Kali yang kedua, tangan pegang dah, tak keluar lagi. Kali kelima, baru keluar. Itu pun 10 sen je. Contoh ini tak kena siapa. Saya lah tuan-tuan ya. Jadi makna kita nak mula tu bukan mudah. Tapi kalau dah mula itu, kadang-kadang kita cari mana tabung. Masuk masjid, yang kita cari tabung dulu. Belum kita sembahyang sunat tu, kita cari mana tabung. Sebab kita nak sedekahkan dalam tabung. Jadi budaya ni tuan-tuan, budaya kita kena pertingkatkan upaya. Sebab apa? Sebab inilah kekuatan kita. Itu satu. Seterusnya kalau kita tengok dalam konteks ajaran Islam kita, dalam bab sedekah dan infak ini, sebenarnya kalau kita tengok dalam pada ulama ada 3 jenis sehari ini. 3 jenis. Jenis yang pertama ialah kita bersedekah dengan apa yang kita miliki. Duit, wang, pitih contohnya. Pitih bahasa Kelantan punyalah ya. Duit lah tu ya. Kita ada. Mungkin dengan makanan. Itu sedekah dengan apa kita miliki. Makanan, contoh dalam musim Ramadan kita bagi orang makan buka puasa. Pahala menanti kata Nabi, man fattara sa'iman kana mithlu ajri. Bagi makan puasa dapat pahala sama orang puasa. Jadi itu sedekah yang kita ada. Wang, ringgit, makanan kita beri. Sedekah yang kedua ialah tanpa keluarkan harta benda. Dengan senyuman yang manis, dengan bantuan secara fizikal, tolong orang contohnya. Sebagai contoh yang lain, kita mungkin dalam keadaan tengok laluan kita ada duri yang tajam, kita alihkan contoh. Itu semua sedekah juga, tapi tanpa wang ringgit, tapi dengan tenaga sedikit sebanyak. Senyum. Apa masalah senyumnya? Senyum. Sebab Nabi bersabda,
at-tabassum fi wajhi sadaqah. Kamu senyum pada kawan kamu, sedekah. Maknanya sesuatu yang besar nilai kepada kita. Dan yang ketiga, ini masuk dalam kerangka Ustaz sebut tadi, iaitulah jariah. Sebab Nabi sebut dengan jelas, nyata kepada kita bahawa sedekatun jariah. Ini antara perkara besar. Sebab kata para ulama, saya cuba melihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia kata bila bercakap tentang sedekah jariah, dia bukan sekadar RM RM1, 1 dinar. Dia babitkan soal yang besar. Contoh orang tu boleh bangunkan masjid, derma kepada anak yatim. Ini dikatakan sedekah jariah. Sebab dalam konteks agama, kata Imam Ghazali, bila sebut sedekah jariah, benda yang besar. Ya, benda yang orang tu kadang-kadang bila buat tu dia tahu kelebihan nanti. Ialah kalau kita boleh derma sampai peringkat bina rumah anak yatim, bina masjid contohnya, itu satu benda yang besar sekali dan bukan kecil makna kepada kita. Ini satu perkara. Yang seterusnya ialah bila sebut sedekah ini, ada lagi sedekah yang dinamakan sedekah wajib, iaitu zakat. Bagaimana Nabi sebut dalam Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biha, daripada surah At-Taubah 103. Ini sedekah wajib dalam bentuk zakat. Baik. Jadi kalau kita rumuskan secara kesimpulan tentang isu berkait dengan soalan ini, maknanya yang pertama menunjukkan kepada kita bahawa amalan sedekah infak ini adalah merupakan nyawa kita yang tak akan putus selama kita berada di alam kubur, alam mahsyar nanti. Yang pertama. Yang keduanya ialah menunjukkan nilai kesungguhan kita. Sebab dalam bab sedekah derma, tuan-tuan, dia ada satu nilai penting. Bersungguh-sungguh dan nak, mahu. Kalau tak ada kesungguhan, tak nak, tak mahu, memang tak jadi. Akhirnya kita rasa sedekah ni satu benda yang tak berapa penting dalam hidup kita. Menjadikan kita rasa, datanglah tu sifatnya, kikir, kedekut, bakhil, apa lagi, hidup masin, macam-macam lah ya. Jadikan kita dalam keadaan tak cuba untuk tunaikan apa yang kita patut tunaikan. Dan dalam hukum agama kita, ini falsafah penting. Sebab kata para ulama, maluna malullah. Harta kita ni tuan-tuan, harta Tuhan. Kita sekadar pemegang amanah Allah sementara saja. Sebab itulah bila kita meninggal dunia, sedikit harta kita takkan bawa, melainkan kita bawa ke dalam barzah kita, tuan-tuan, ialah kain putih di badan dengan kafas di badan kita yang air mawar disiram. Itu saja. RM-nya kita tinggalkan. So apa? Bukan hak kita, hak Allah. Akhirnya harta kita menjadi hak orang lain dah, diagih-agihkan. Yang 1/6, 1/4 contoh. Jadi itu semua, tuan-tuan, mengajak kita untuk jangan bakhil dengan nikmat Allah beri, kerana ia merupakan talian hayat kita di hari akhirat. Selamat di alam barzakh kita. Kenapa? Kita seorang yang suka menyumbang, memberi, dan apa yang kita miliki tunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ya. Sedekah adalah nyawa kita. Nyawa. Jadi kalau kita nak memanjangkan nyawa kita, walaupun jasad kita sudah mati, tetapi amalan kita berterusan, maka perbanyakkanlah sedekah. Masya Allah. Saya ingat ramai yang sudah memberi komen yang sangat baik waktu Ustaz Roslan cakap ni, gini pakat duk naik tag apa ni, thumbs up. Ada yang bersama dengan kita, Siti Hasnah. Dia kata alhamdulillah pertama kali mengikuti. Terima kasih kepada Puan Siti Hasnah yang pertama kali bersama dengan Fadilat Muamalat. Ada juga yang turut memberi komen, Tuan Razwan. Dia kata alhamdulillah berkesempatan mendengar ceramah mingguan ini. Terima kasih. Dan ramai juga yang tulis balik poin-poin yang telah disampaikan oleh Dr. Farid dan juga Ustaz Roslan. Teruskan. Mudah-mudahan yang tertinggal dengan kita dapat membaca nota kaki yang telah anda tulis di ruangan komen. Baik, saya nak ajukan soalan pertama. Ready semua? Ini soalan pertama. Soalannya adalah, apakah nama portal pendanaan awam crowdfunding yang baru dilancarkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad? Kan saya sebut tadi, Dr. Farid sebut tadi. Apakah laman web yang portal pendanaan awam yang baru dilancarkan oleh Bank Muamalat? Jadi anda boleh tinjau di laman web Bank Muamalat maupun Facebook Bank Muamalat, tekan like dan ikuti infonya. Mungkin anda terjumpa jawapan yang kami cari. Namun jangan tulis lagi di ruangan komen, kumpulkan di soalan yang kedua. Dapat jawapannya, barulah anda tulis jawapan anda, tag 3 rakan anda, dan hadiah 1 gram emas menanti anda. Baik, kita nak kembali semula kepada panel kita pada malam ini. Wah, rancak di ruangan komen pada malam ini, Masya Allah. Yang sedang menonton pun kekal di
kapasiti dalam 100 ke 200. Terima kasih, teruskan menonton dan tag rakan-rakan anda. Baik, saya nak kembali semula kepada Dr. Farid. Dr. Farid, macam ni, di pejabat saya, jabatan kerajaan ni, dia bila dia tengok kaki tangan tu dah lemah semangat sikit, dia hantar khusus. Kalau ada masalah di bahagian ini, masalah kerjasama, hantar team building. Kalau ada masalah kurang ketahanan diri, so dia hantar yang training yang ada tembak-tembak dan sebagainya lah. Begitulah dibuat. Maknanya perlu ada satu motivasi untuk menggerakkan semangat kita. Termasuklah infak, jariah, wakaf sebagainya ni. Mungkin doktor boleh kongsi kita apa ayat-ayat yang Allah Ta'ala kongsi dalam Quran maupun hadis Nabi yang boleh menaikkan semangat. Sebab apa doktor? Para sahabat apabila Nabi sebut saja, mereka berlumba-lumba untuk buat. Jadi mungkin doktor boleh hembuskan kepada kita semangat-semangat datang daripada nas Al-Quran dan hadis ini yang boleh lepas pada ni tak cukup tangan web apa jawapan tadi tu yang orang nak pergi cari untuk berinfak. Sila doktor. Okay. Terima kasih Ustaz Hariri, Al-Fadhil Ustaz Ruslan Muhammad, followers di FB Memang Melat dan juga FB sahabat-sahabat saya pun dah share dah. Kawan-kawan pun tengah tengok. Begini, bila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan syariat di Madinah, dan di Mekah pun kita tahu, di Mekah ni Allah Subhanahu Wa Taala adalah menurunkan ayat-ayat proses untuk mematangkan para sahabat. Get ready untuk satu tadhiyah. Tadhiyah maksud satu pengorbanan yang besar yang perlu mereka lakukan bila mereka nak berhijrah ke Madinatul Nabawiyah. Jadi Nabi SAW persiapkan mereka ni bukan dari sudut knowledge semata-mata, tetapi dari sudut praktikal. Kerana Rasulullah SAW sendiri perwatakannya begitu. Kiranya Rasulullah kalau ada buah korma 6 biji dekat bilik, kat rumah, kat dapur, tak tidur, cari orang. Sebab baginda Rasulullah susah hati, kalaulah korma ni ada di rumah aku ni, sedangkan ada jiran aku yang tak makan malam ni, aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu bahawa melalui infak ni ada orang akan dapat makan. Ada orang akan dapat makan melalui fund ini tadi kan, yang akan dilancarkan, akan dimanfaatkan. Akan ada fakir miskin makan, akan ada anak-anak asnaf sekolah, akan ada budak-budak dapat manfaat dari sudut bantuan pelajaran. Jadi sebab itu dia letak mudah, telus dan juga berkesan. Mudah, telus dan berkesan. Maksud mudah, end of your fingers. Boleh nak donate tu end of your fingers kan, end of your fingers. Yang keduanya telus. Jadi benda tu akan sampai kepada sasaran. Yang ketiga berkesan. Jadi dia benar-benar kena pada sasaran dia. Okey. Kalaulah kita lihat kepada ayat-ayat Al-Quran Ustaz Hariri, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Surah Al-Baqarah ayat surah Al-Baqarah. Ayat lupa pula ayat. Lupa tulis ayat. Cari sendirilah. Homework. Semua nak ustaz bagi banyak cantik. Pandai cari jalan. Ayat ni popular. Ayat lain saya tulis nombor ni tak tulis. Lupa pula. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak pada jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Umpamanya adalah sebiji padi yang ditanam, dia tumbuh subur mengeluarkan 7 tangkai. 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ada 100 biji setiap tangkai. So 7 tangkai, setiap satu tangkai ada 100 biji kali 7, jadi berapa? 700. Maksudnya satu biji padi yang saya tanam, dia menghasilkan 700 biji padi. Maksudnya untung ke rugi? Untunglah. Untung. Jadi umpamanya saya berinfak RM1 Ustaz Hariri. Yang biasa Ustaz Hariri buat hari Jumaat RM1. Mazhab Ustaz Hariri dulu kini selamanya RM1. Sebab asal masjid je RM1. Okey. Bukan hari ini, hari lain. Hari lain. Masuk RM1. Katakan dia masuk RM1. RM1 itu akan jadi RM700.
RM700. Itu simple calculation. Matematik yang mudah. Tapi ayat ini beri peringatan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi 700 tu basic. You masuk dapat 700 basic. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan 700 itu jadi 7,000. Boleh jadi 70,000. Sebab apa? Sebab wallahu wasi'un alim. Allah Maha mengetahui. Wasi'un sangat luas pengetahuan Allah. Kenapa? Kerana si Hariri yang masuk RM1 tadi, Allah tahu dalam bank dia ada berapa. Brother, dalam bank ada 500,000, takkan masuk RM1. Wallahu wasi'un alim. Padu kena malam ni. Betul kan? Betul. Jadi kita ni, bila kita bagi, kita berkira-kira untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak Allah berkira-kira dengan kita? So yang kita cakap ni, bila kita nak buat sesuatu jariah, kita nak buat amal jariah, kita nak cari fund, endowment, wakaf dan sebagainya, kita lambat. Tuan-tuan, saya nak ambil contoh. Tuan-tuan tahu tak? University Harvard, Harvard University di United States, dia punya crowdfunding dia ada 40 billion US dollar. InsyaAllah. 40 billion, brother. Satu universiti tu ada 40 billion US dollar. Yale University ada 30 billion. Stanford University ada 27 billion. Princeton University ada 25 billion. Dia punya crowdfunding dia. Crowdfunding dia punya dana wakaf aja. Macam pembiayaan sebuah kementerian. Ya. Lagi besar. Ini 40 billion. Besar lagi. 40 billion. Kan 40 billion US dollar ni, kalaulah 3-4 bank gabung nak dapat jumlah besar macam tu, 40 billion. So besar tak besar? Macam mana dia mula? Dia mula dari sudut kesedaran lah masyarakat. Bila dia kata tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu aset yang kita bina, melainkan aset akademik. Pendidikan adalah aset terbaik untuk sesebuah negara. So dia buat crowdfunding, dia buat universiti. So kita nampak dia membangun. Dia membangun, dan walaupun universiti itu dia ada dana, tetapi dia dapat nama yang besar. Dia tidak jadi take for granted. Nampak kan? So saya nak kembali balik, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dengan Allah jangan berkira-kira, supaya Allah tak berkira dengan kita. Kita banyak berkira-kira dengan Allah, Allah akan berkira-kira dengan kita balik. Saya ada pengalaman Ustaz Diri. Boleh saya share kot pengalaman Boleh. Ini cerita kat Masjidil Haram. Masjidil Haram, bulan puasa. Ini masa saya belajar dekat Universiti Al-Ilbek kat Jordan. Kita pergi naik bas saja pergi Mekah. Bulan puasa. Cuti 2 minggu, hujung bulan puasa cuti 2 minggu pergi Mekah. Sampai di Masjidil Haram tu solat asar, lepas solat asar saya duduk baca Quran. Baca Quran nak tunggu maghrib, baca Quran. Ada seorang pakcik nampak macam Kazakhstan ke Uzbekistan, yang confirmnya bukan Gohegostan. Pakcik seorang duduk sebelah saya, dia duduk berzikir. Quran kecil saya pegang kan. Quran sendiri ya. Lepas tu dia tengok, dia senyum. Saya pun ulur dekat dia. Tengoklah, dia nak tengok sangat kan. Ulur kat dia. Dia pegang, dia kata dia cium-cium Quran tu. Dia seronok. Saya kata ambil lah pakcik. Cakap Arab lah. Khudh hadiah. Tak nak. Dia kata tak nak. Khudh hadiah kata. Lepas tu lah dia kata terima kasih, dia ambil. Saya dah bawa 10 rial. Ni tahun 1996. 10 rial tu boleh beli nasi Bukhari. Nasi Bukhari ayam separuh. Ustaz, masa tu dekat Mekah. Murah lagi masa tu. Kiranya lepas tarawih tu nak beli nasi Bukhari untuk makan dengan sekarang tak dapat dah. Sekarang tak dapat dah. Jadi 10 rial. Saya pun ambil 10 rial bagi Pak Cik ni. Tengok kesian Pak Cik ni kan. Tak apa, kita makan aja apa yang ada kat masjid. Kejap lagi bagi 10 rial kat Pak Cik tu. Saya pun jalan. Saya kata hadiah, sedekah hadiah. Dia pun dia ambil lah 10 rial. Jalan, jumpa dengan orang kampung saya. Dia ni manager bank. Masya-Allah. Dia manager 3 bank punya branch tu dia jaga, region punya jaga. Duit banyak lah. So bila lalu terserempak dengan dia. Abang, apa khabar? Baik. Abang pergi macam mana jumpa? Dia kata bila sampai? Saya kata saya baru sampai bang, pagi tadi sampai. Abang nak kejap lagi nak tawaf wida, abang nak balik dah. Okeylah, selamatlah, kirim salam dengan keluarga lah bang, dengan kakak apa semua kan. Dia pun masuk tangan dan jubah dia. Dia bagi kat saya. Farid ambil belanja sikit. Ambil. Saya pun ambil. Takkan nak tengok depan ni kan macam budak-budak raya pula kan. RM1 je kan. Ambil, simpan. Dah apa berjalan kan, buka tengok 300 rial. Masya-Allah. 300 rial. Allah bagi cash. Masa
30 kali ganda. 30 kali ganda. Jadi saya bagi dekat pakcik tu, saya tak tahu bahawa ada pegawai, ada kawan orang kampung saya kat situ. Dan saya tak tahu apa akan berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Apa ada masalah bagi Allah dunia dan seisinya? Allah boleh tundukkan untuk manusia, Allah boleh bagi. Tapi bila manusia berkira-kira, Allah akan berkira-kira dengan kamu nanti. So Allah dah bagi macam-macam, jadi manfaatkan untuk orang. Saya cerita ni sebagai cerita motivasi untuk satu pengalaman yang saya lalui. Jangan pula lepas ni bila border dah buka kan, masjid dah buka kan, Masjid Haram boleh pergi dah. Duduk tengok orang miskin bagi 10 rial pusing satu masjid. Cari orang bank. Tak ada pula orang bank malat kan. Jadi itu di antara perkara yang saya nak sebut. Ustaz Hariri ada di sana hadis tapi tak diperbahaskan ulama. Kalau paling tidak pun dia dhaif, tapi Imam Abu Daud sebut sebagai hadis marasil. Dia sebut begini, hassinu amwalakum bizakah wadawu mardakum bisadaqah wastaqbalu amwajal bala biddu'a wa tadarru'. Maksudnya hassinu, perelokkanlah harta kamu dengan zakat. Itu yang Ustaz sebut tadi. Maksud bayar zakat, kita sucikan harta. Okey, settle satu. Dawu mardakum bisadaqah. Tadi dah bayar zakat, yang ni sedekah pula. Ada orang dikira dia punya harta berapa banyak zakat dia bayar, tapi duit ada lagi, masih lagi dia boleh bersedekah. Rawatlah penyakit kalian dengan bersedekah. Wow. Kenapa Ustaz Hariri? Agak-agaknya maksudnya kita ni bila Allah Ta'ala, bila Nabi SAW pesan kepada kita, rawat penyakit kamu dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Jadinya saya faham gini, saya faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang harta yang ada pada kita ni pergi ke jalan yang tak baik. Betul kan? So bila saya belanja duit itu pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berinfak, tolong orang, tolong anak yatim, masuk dalam wakaf dan sebagainya, duit itu pergi pada jalan baik, Allah tak bagi saya sakit. Sebab kalau sakit, duit itu saya kena pakai. Betul. So Allah channelkan harta kita pada jalan baik. Sebab kesihatan ni Tuhan bagi percuma. Bila nak jaga, kena dengan kos. Jadi bila saya baca hadis, saya kata Masya Allah, wastaqbulu amwajal bala'i biddu'a wa tadarru'. Maksudnya hadapilah setiap ujian ataupun ombak ombak ataupun tsunami, bala, ujian ni dengan doa dan juga merendah diri. Ada satu ayat Quran, ni motivasi kedua. Tadi motivasi Allah akan tambah. Ni motivasi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ustaz Hariri, ayat ni Tuhan bagi tahu siapa nak bagi pinjam kat Allah. Siapa nak bagi qardul hasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allah bagi saya harta, Allah kata boleh tak bagi pinjam aku? Boleh tak bagi pinjam aku? Fayudha'ifu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau kamu bagi pinjaman pada Allah dalam bentuk ini, pinjaman ini Tuhan akan bagi nanti. Diganda-gandakan dibagi. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Hujung tu Tuhan nak marah sikit dah. Allah boleh pegang, Allah boleh bagi. Allah boleh tahan, Allah bagi lapangkan. Ingat, kepada Allah kamu akan kembali. Sebab bila saya dekat mahsyar besok, kaki saya tak gerak dah. Harta kau dapat mana? Mana kau belanja? Semua nak jawab. Semua checkpoint tu kena jawab. Ustaz Hariri, ada satu riwayat saya baca, bila ayat ni turun, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bila dia bersedekah tu, dia bubuh minyak wangi dekat duit ataupun dekat barang-barang dia nak bagi ke orang tak minyak wangi, dia bagi. Sahabat tanya, wahai Ummul Mukminin, kenapa buat macam ni? Sebab Rasulullah pesan, orang yang bagi qardul hasanah kepada Allah, jatuh pada genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. So bila jatuh pada genggaman Allah, biarlah pemberian aku itu harum. Masya-Allah. Allahu akbar. Masya-Allah, terbaik. Dengar ni, kalau tak nak sedekah lagi ni, tak tahu nak jawab apa dah. Tapi ada orang jawab ni, Dr. Farid, dia kata ayat tadi surah Baqarah 261. Dia terus Terima cari. kasih. Cik Yaakob Muhammad itu Yunus. betul lah tu. Dia buat Dia homework buat homework tu, lah. Masya-Allah, masya-Allah. Saja nak test. Baik, kita nak bagi soalan yang kedua. Sebelum saya bagi soalan kepada Ustaz Roslan, kita tengok soalan yang kedua. Sedekah jariah bermaksud sedekah yang pahalanya berpanjangan dan berterusan. Apakah istilah lain bagi sedekah jariah? Saya ulang. Sedekah jariah bermaksud sedekah yang pahalanya berterusan. Apakah istilah lain
bagi sedekah jariah? Kalau anda bertemu jawapan dia, tuliskan di ruangan komen, tag 3 rakan anda, pastikan akaun anda tidak private. Hujung nanti kru kami akan mencari pemenangnya dan saya akan umumkan untuk mendapat 1 gram emas yang akan diakaunkan dalam akaun Bank Muamalat Malaysia Berhad. Baik, Ustaz, bila baik. keyword tadi ada yang saya jumpa lah, berkira-kira dengan Allah. Masya Allah. Bila kita nak sedekah ni, kita duk main perasaan dalam ni. Pagi ada lagi. Lepas ni nak invest kereta sebagainya. Maknanya adalah perasaan kikir, kedekut yang dalam, bakhil dalam diri kita. Mungkin Ustaz boleh bagi tadi motivasi tentang bersedekah. Ini bagi ancaman sikit Ustaz, bagi orang yang bakhil, orang kedekut, sayang harta ni Ustaz. Bagi Ustaz dengan suara Ustaz yang garang tu Ustaz. Saya pun takut ni, sebab saya takut yang ni kikir juga. Allah ini masalah ni. Tapi tahulah, tengok muka saya agak-agak kedekut tak? Oh dah. Alhamdulillah, syukur. Manis dengan senyuman. Amin. Baik tuan-tuan ya. Saya bila Dr. Farid bagi motivasi begitu rupa, saya pun rasa terancam ni. Betul. Sebab apa? Sebab ini peluang keemasan kita. Sebab kalau kita tak lakukan sesegera mungkin, apa kita masih berkesempatan. Besok belum tu kita lagi. Betul. Semalam telah berlalu. Sekarang masa kita. Sebab tu kata Imam Nawawi, dia kata apa? Kalau kita ambil kesempatan sekarang dalam apa keadaan, istighfar ke, taubat ke, mohon ampun sekalipun, taubat, sedekah, kita akan menang. Sebab apa? Sebab besok belum pasti lagi. Dan yang telah berlalu kita telah kehilangan. Baik. Dalam hubungan ini, bila Ustaz Hari tanya saya tentang persoalan akhlak yang buruk tadi. Memang buruk lah kan? Kikir, kedekut. Saya tak tahulah kalau ada orang kata bakhil tu akhlak baik. Kedekut itu satu akhlak yang mulia. Saya ingat tak berlaku. Sebut saja tentang kikir, kedekut, bakhil, ia satu akhlak yang begitu sekali mengancam kehidupan beragama kita. Sebab apa? Sebab Allah tak pernah bakhil kita. Sebab itu kita baca ayat Bismillah ya. Bila Allah sebut Ar-Rahman, makna apa? Pemurah. Sifat murah Allah terlalu hebat. Tak kira siapa Allah beri. Tak semayang dapat harta, yang solat dapat harta, yang zakat yang tak baik pun dapat harta, yang baik dapat. Makna apa? Makna Allah ni sifatnya Rahman, pemurah dengan hamba-Nya. Tiba-tiba kita jadi orang yang bakhil, kedikir. Ini menunjukkan satu jinayah dalam akhlak beragama. Apalagi orang Islam, tuan-tuan. Sebab dalam Islam ini kita ada hak untuk bantu orang. Tengok orang miskin, kita rasa hati kita nak tolong. Tengok orang yang lemah, tolong nak bantu. Ini jiwa yang pun tak ada dalam diri kita. Sebab dalam Islam, konteks ialah kita kena perasan, kita kena rasa hak orang lain. Orang miskin, kita rasa kena bantu. Orang yang lemah, kena tolong. Itu agama. Justru, bila sampai tahap ketikir ini, maka Allah sebut dalam Quran. Sebagai contoh, kita tengok dalam Al-Isra ayat 29. Terang Allah sebut, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ بَسْطٍ. Maksudnya, cara mudah saja, sebab kita masa tak panjang ni. Jangan kita jadi keadaan manusia yang orang kata apa, yang terikat tubuh kita. Maksudnya apa? Bakhil, nak menyumbang tu fikir 16 kali. Bukan sekali. 16 kali fikir, nak beri tak beri. Akhirnya tak jadi. Duit tarik masuk dah. Tarik masuk, akhir masuk tak keluar. Ini masalah. Baik. Yang keduanya ialah dalam hubungan ni Ustaz Hariri. Saya teringat kata-kata disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi juga. Dia kata apa? Dia kata bila sebut bakhil dan sifat kedekut ini, dia merupakan satu jinayah agama. Masya Allah. Jinayah agama. Ini kata Nawawi. Maksudnya dia kata apa? Sebab seorang manusia yang beriman kepada Allah, dia tak akan ada sifat bakhil. Dia tak bakhil dengan nikmat harta, nikmat masa. Sebab apa? Sebab bakhil dalam Islam bukan setakat harta. Dengan masa. Masa ada, tak nak sembahyang. Bakhil. Ada waktu, tak nak buat ibadat, bakhil. Ada harta, tak nak tunai zakat, contohnya sedekah, wakaf, bakhil. Jadi dalam Islam, kata Nawawi, orang bakhil itu dianggap sebagai penjenayah terhormat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu di antara jenayah besar. Satu akhirnya orang bakhil ini dianggap sebagai orang yang berkawan dengan syaitan yang durjana. Orang bakhil ini orang dianggap kawan dengan syaitan yang durjana. Kemudian yang keduanya, bila kita bercakap tentang soal kebakhilan dalam beragama ni tuan-tuan, kita kena ingat bahawa kenapa kita nak bakhil dengan nikmat Allah beri pada kita. Sedangkan apa kita ada ini bukan hak milik kita selama-lamanya. Sampai masa ketika Allah akan tanya kita, macam disebutkan Ustaz Farid tadi. Di pada masyar, kaki kita akan terbelenggu. Allah tanya kita, harta kamu daripada mana punca? Belanja ke mana? Ini menunjuk kepada kita betapa orang yang beragama, dia tahu
dia tak boleh bakhil dengan yang Allah beri. Sebab tu dalam agama ada masa sedekah. Ada masa wakaf, dia kena wakafkan. Ada ketika dia dermakan. Ada masa dia menyumbangkan. Sebab bila dia buat macam tu bermakna tak langsung dia telah letak dirinya dalam situasi tidak bakhil dan menolak kebakhilan. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita tengok dalam kata-kata para ulama, termasuklah kata Imam Suyuti, dia kata apa? Dia kata bila sifat bakhil itu melekat di jantung hati, orang itu telah letakkan satu kuman yang agak berbahaya. Dia jadi virus sebenarnya. Betul orang yang bakhil ni, dia akan jadi bakhil dalam banyak keadaan. Dengan anak isteri dia bakhil juga. Ya? Dia makan di restoran, tak banyak, sehidang tu RM10. Tapi tak fikir anak isteri kat rumah. Contohlah bukan saya, orang lain ni ya. Bukan Sawarid. Bakhil sampai peringkat bakhil dalam banyak keadaan. Bukan harta, makan minum pun bakhil. Nak keluar duit, nak beli ayam seekor pun kadang-kadang payah. Tapi phone tak mahal mana, dalam 4-5 ribu contohnya. Contohlah kan. Minta mahal tuan-tuan. Jadi kita nak sebut bahawa dah tadi kata kena pukul kan. Pukul ya. Ya tuan-tuan, sebab itulah maka kita jangan jadikan bakhil sebagai satu ancaman kepada agama iman kita, kerana kikir bakhil satu jenayah dalam agama. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemurah dalam Islam. Itulah tali hayat kita di hari mahsyar nanti insya-Allah. Wallahu alam. Ni bukan Ustaz Roslan marah, tapi nasihat. Sebab kadang-kadang kita tak sedar bila ada orang sebut macam tu, betul juga. Jadi yang betul-betul juga ni lah yang perlu kita perbetulkan, yang perlu kita ubah jadi benda yang baik. Baik. Ada soalan penonton ke tadi? Kita nak tengok ada apa-apa soalan yang boleh kita ambil sebagai pusingan akhir kita ni. Adakah yang telah dipilih oleh produksi kita? Harta yang diperoleh itu apa tu? Apakah status? Nampak. Harta diperoleh secara haram, kemudian dia sedekah. Apa status itu? Dr. Farid nak komen sikit ke? Dia pergi berjudi. Bagi jawapan susah kat saya. Memang dia. Siapa suruh dapat doktor? Memang kita tanya dulu. Baik. Perbuatan dia haram. Perbuatan haram mendapatkan harta secara haram tu. Perbuatan dia haram. Proses dia dapatkan harta tu haram lah. Tapi bila dibagi kat orang bila terima, tahu sumber haram, orang tu tak terima. Orang tu mungkin tak terima. Dia kata ini daripada duit saya, contoh jual dadah. Tak boleh terima lah. Ataupun duit ini dia ambil daripada sistem riba. Kan. Kalau orang tu tak tahu, dia tak boleh ambil. Melainkan dia bagikan duit itu kepada buat kerja-kerja pembinaan, jalan, pondok untuk orang berteduh. So dia kena channelkan duit tu kepada yang bukan direct kepada makanan ataupun kepada pendidikan. So dia harta ni dia akan beri kesan. Betul. So bagi saya itu kot. Mungkin betul. Terus Ustaz Usman boleh tambah. Sikit tambah, bukan tambah lah, cuma nak mengiring jawapan Ustaz. Sebab dia begini, kaedah fiqh dia, al-ghayatu la tubarul wasilah. Matlamat tidak akan cara. Jadi kalau awak nak menyumbang kerja kebaikan, janganlah buat cara harta yang haram. Cari yang halal, walaupun sikit tapi sumbang. Sebab dalam kaedah fiqh, matlamat tidak akan cara. Matlamat betul-betul dah macam tadi kan, sedekah kepada fakir miskin, tabung masjid, duit haram, tak boleh lah. Matlamat betul, cara kena betul. Cara betul, matlamat kena betul. Jadi kalau kita ambil kaedah itu sebagai hukum kehidupan kita, bermakna aku nak menyumbang yang halal kerana Allah Azza wa Jalla, benda halal. Jadi amat tidak tepat kita ambil benda yang haram untuk buat kebajikan. Itu sudah menipu Allah Azza wa Jalla. So Allah tak tahu. Sedangkan Allah sifatnya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufsud. Allah tahu rahsia dalam kita. Buatlah haram macam mana, derma macam mana, Allah tahu. Ini duit haram ni. Kemudian yang keduanya, jawapan saya ialah tengok dalam hadis Nabi. Sebab tu daripada masyarakat tuan-tuan, sampai ketika di pada masyarakat apa akan berlaku? Min aina maktasabah wa bi anbaqah. Daripada mana kamu dapat harta, kamu belanjakan. Jadi persoalan akan ditanya Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kita ambil haram untuk buat kebaikan, itu bukan jalannya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, kedua-dua jawapan. Dalam biasa dalam
kaedah perbankan ataupun di mana-mana pun dia dipanggil harta tak patuh syariah. Betul. Dia bila harta tak patuh syariah, dia ada kaedah pengurusan harta Betul. tersebut Betul. kepada channel-channel Betul. yang tidak melibatkan individu secara direct. Betul. Macam tu saya sebut tadi, dia tak pergi pada makanan, dia tidak pergi pada minuman, dia tidak pergi pada pendidikan. Betul. So dia akan pergi kepada manfaat secara umum. Betul. Orang Islam boleh manfaat, orang tak Islam boleh manfaat. Masya Allah, kedua-dua jawapan perlu kita faham. Cari dengan rezeki yang betul, dibelanjakan dengan betul, dan sekiranya ada harta yang tidak patuh syariah, maka rujuklah kepada jabatan ataupun pihak yang menguruskan untuk dimanfaatkan pada tempat yang lain. Baik. Ada lagi? Tidak ada. Baik. Ramai hari ni yang menonton kita, Masya Allah. Saya ingat minggu lepas tentang tajuk sakarat tu dah ramai dah. Ini lagi ramai. Dia ada satu benda Ustaz hari kalau saya ada masa lagi ke? Boleh doktor. Sila. Free and easy. Kita melanggar je, kita santai je. Bukan dia ada apa masa ini berita live nak masuk ke apa ke tak ada. Live Facebook berita Fadilah Bank Muamalat nak masuk tak ada. Dia iklan lalu bawah. Iklan lalu kat bawah je. Bebas ya. Crawler. Sebab ada juga pertanyaan mengenai zakat, sedekah dan wakaf. Okey, beza dia. Mungkin ada orang rasa saya dah bayar zakat sudahlah. Kan ustaz nak cerita infak apa lagi? Tanggungjawab saya zakat sudahlah. Sebab itu hadis yang saya bacakan tadi, hassinu amwalakum bizakah wadawu mardakum bisadaqah. Jadi Nabi SAW telah mengklasifikasikan bahawa zakat-zakatlah. Zakat ni katakan saya punya pendapatan katakan 10,000. So 10,000 satu bulan. Pasal apa senyum? Pecah anggaran. Rahsia. Anggaran. Rasa macam betul dah kan? Betul, lebih kurang tu dah. Tersasul je dah. So 2.5 daripadanya zakat. 2.5%. Maksudnya 250 lah. Betul. 250 saya kena bayar zakat. Kemudian ada lagi ni, lepas 250 ni ada lagi dalam 9,750. Ada lagi. So daripada situ saya bayar sedekah pula. Ada tak sedekah? Saya boleh buat sedekah. Saya boleh tak sedekah daripada situ? Boleh. Manakala amal wakaf ni lebih kepada, wakaf ni dua kan? Satu wakaf harta, satu lagi wakaf duit. Ya. Kan? Wakaf harta, wakaf duit. Wakaf harta mungkin saya ada Tanah. macam tadilah tanah 5 ekar, 10 ekar ataupun saya ada 10 biji rumah. Lepas tu satu rumah tu saya nak wakafkan untuk kelas mengaji. Kan, saya wakafkan untuk kelas mengaji, iaitu wakaf. Boleh juga di dalam bentuk harta, duit, wang ringgit kan. Katakan bank ni nak buat nak raise fund. Kan kita tak boleh nak hantar apa ni tanah sekeping. Kita bagi duit lah. Kita transferkan duit di situ. So duit itu pun masuk dalam amal jariah untuk wakaf. So entah bagi RM10, ustaz bagi RM10, saya bagi RM10. Entah bagi RM10, saya bagi RM50. Kan, sesuai nak menang dengan yang tadi tu. Nak menang lah. Sebab nak syurga punya pasal kan. Betul. Lebih lah. Jadi dapat RM70. Jadi kalau entah bagi RM10, mungkin kalau entah seorang bagi RM10, nak beli tiles keping pun tak lepas. Nak buat bangunan. So kalau 3 orang kita dah combine, dah cukup RM70. Boleh tak? 2 keping dapat. So begitulah kita berkombinasi dalam kerja-kerja yang dinamakan sebagai wakaf. Baik, Masya Allah. Clear? Apa beza? Kadang-kadang zakat ni bukan dia belanja zakat pendapatan tu, dia ambil RM7 tu je. Zakat fitrah tu kita selesai. Cukup setahun. Dia ada satu kata-kata. Kawan saya, dia orang Arab. Dia Arab Saudi lah. Dia kata, ya Syekh Farid, anfik ma fi jaybik ya'tika ma fil ghaib. Dia kata, Syekh Farid, keluarkan apa yang di poket kamu, nanti akan datang daripada jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Anfik ma fi jaybik ya'tika ma fil ghaib. Masya Allah. Baik, kerana Ustaz Roslan duduk tengah-tengah macam pengurusi mesyuarat dah ni. Itulah. Kita nak suruh Ustaz Roslan buat kesimpulan lah. Bagi penutup sikit kepada tajuk kita tentang talian hayat. Kesimpulan hari akhirat. Ini yang payah ni. Mudah-mudahan dapat kita pegang lah bersama-sama. Dia beginilah tuan-tuan ya. Kita bercakap tentang kita. Sebab bila sampai waktu dan ketika nanti kita di alam mahsyar sana, kita mengharapkan kemenangan, bukan kegagalan.
mengharapkan keredaan, bukan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Artinya jalan yang kita nak lalui dengan kemenangan tadi mestilah dengan harta benda kita. Maksud saya ialah sebab talian hayat di padang mahsyar nanti sebenarnya amat bergantung atas nikmat Allah kepada kita. Yang paling utama ialah harta benda kita lah. Sebab tu dalam hukum agama kita ada zakat, ada wakaf, sedekah jariah, kita ada sumbangan dan macam-macam. Kesemua ini kita patut gerakkan sebagai suatu pelambangan yang kita nak kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, saya ingat kata-kata guru saya kita Datuk Rodi kata apa? Hakikatnya kita dengan kita mati, nyawa kita akan putus, tetapi sumbangan kita akan kebaikan tak akan putus. Kita nak, tuan-tuan, ya kita nak. Mana kita akan berumur dalam kubur. Kita dalam kubur dah jadi mayat, jenazah. Tetapi rupa-rupanya pahala sedekah jariah kita akan terus berpanjangan. Dalam kubur bercahaya, di hari mahsyar lagi bercahaya. Tuan-tuan, di mana kita berada. Sebab itulah jangan kedekut, jangan bakhil dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bimbang Allah agak bakhil dengan kita untuk beri keredaan di padang mahsyar. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah saya lupa sebut tadi. Dalam kita berderma ke berjariah itu, janganlah pula sampai kita ni israf. Israf membazir sangat. Ni kadang-kadang kita menyumbang tu kadang-kadang lebih pula membazirnya. Itu tak betul juga sebab kita kena tengok kepada kita punya kemampuan. Ialah kita Ustaz Farid, kita nak memberi sedekah. Duit dalam poket semua RM50. Sedangkan di belakang kita ada rumah, ada kediaman. Jadi kena ukur dengan kita punya kemampuan. Beri tapi berhemah. Sumbang tapi tidak terlalu, orang kata terlalu terbuka sangat. Sebab apa? Sebab kita dah hak untuk jaga diri kita, keluarga kita dan seumpama. Jadi yang penting ialah harta ini bukan milik mutlak kita, milik Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ini satu kesimpulan yang mudah kita faham, mudah kita amal, tetapi ia bergantung kepada diri kita. Baik, saya nak umumkan pemenang kuis yang telah memenangi 1 gram emas yang akan diakaunkan di akaun bank muamalat anda, iaitu Zamir Azfar. Tahniah diucapkan, masya-Allah. ZAMAIR AZFAR, Zamir Azfar. Anda boleh PM di Facebook Bank Muamalat. Nanti anda akan berkomunikasi dengan kru kami bagi mendapatkan hadiah yang dimenanginya. Dapat hadiah kena belanja sedekah. Masya Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Roslan dan juga Dr. Farid. Saya ingat kita kena buat sedekah 2.0 lah. Ini gandingan yang sangat menarik forum kita. Kesimpulan yang dapat saya buat adalah ada orang yang sudah mati tapi amalnya masih hidup. Ada orang yang masih hidup, amalnya sudah lama mati. Fikir-fikirkan, kita jumpa di Fadlat Muamalat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.